Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin menerangkan tentang projek Courseware kumpulan kami, iaitu bagi subjek reka bentuk multimedia dan interaksi manusia komputer. Kami memilih subjek Jawi di bawah tajuk suku kata tertutup. Pembelajaran berpusatkan murid diterapkan dalam bahan reka bentuk pembelajaran ini. Jadi sebelum kita menerangkan tentang projek Courseware ini, kami menggunakan model Azure, iaitu dimulakan dengan huruf A, iaitu analyze, menganalisis sasaran dan juga masalah sebelum membina Courseware dalam kumpulan kami. Murid-murid akan diberi penekanan kepada 3 unsur penting dalam Courseware pembelajaran ini melalui bahan pembelajaran yang berbentuk satu, animasi visual melalui video pengajaran interaktif dalam Courseware. Yang kedua, auditory dengan mendengar cara mengeja di dalam Courseware. Dan yang ketiga, kinestetik dengan mengikut sama mengeja serta menggerakkan tertikus ke arah jawapan yang betul. Jadi, murid-murid dapat menguasai subjek ini dengan baik dan boleh mengulanginya sehingga benar-benar mahir. Kemudian ialah menganalisis masalah. Sebelum membina Courseware, kita melihat bahawa murid-murid darjah 2 dan 3 yang bersekolah di Sekolah Agama Kerajaan Johor, lelaki dan perempuan, berumur 8 hingga 9 tahun, kebanyakannya murid luar bandar dan pinggir bandar. Dengan tahap penguasaan Jawi murid ini yang lemah dan sederhana kerana tidak dapat menguasai ejaan suku kata tertutup, Jawi melibatkan 3 abjad atau 3 huruf. Murid-murid dia terkeliru dengan suku kata terbuka yang mudah dieja hanya dengan 2 huruf, diakhiri pula dengan huruf vokal, sedangkan suku kata tertutup pula melibatkan 3 abjad atau 3 huruf, maka murid tidak dapat membunyikan suku kata itu dengan baik. Akhirnya gagal untuk menyebut satu perkataan lengkap. Jadi masalah ini kita cuba atasi dengan intervensi, iaitu pemulihan yang lebih digital, berpusatkan murid dan menggunakan gaya pembelajaran abad ke-21. Jadi sebagai alternatif, Courseware ini menjadi alternatif kepada guru dalam mengajar subjek Jawi dan menjadi medium pula kepada ibu ayah untuk melatih anak-anak di rumah. Kemudian, Courseware yang kami bina ni boleh dicapai tidak kira di mana dan siapa juga berbanding dengan teknologi tradisional. Dan kemudian, Courseware yang kita bina ni kebaikannya ialah kita memecahkan isi kandungan pelajaran daripada satu mata pelajaran yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang murid lemah supaya dia boleh digunakan kembali dengan pelbagai persekitaran pelajaran, terutamanya dalam digital. Dan yang terakhir, Courseware ini dia mempelbagaikan media pengajaran melalui pendekatan teknologi multimedia serta dapat memberikan pendedahan kepada pelajar tentang kecanggihan teknologi multimedia masa kini dan akhirnya mereka boleh menguasai suku kata tertutup dalam subjek Jawi ini. Seterusnya, saya akan teruskan di bahagian idea model yang mana kami lebih menggunakan model Azure, iaitu Analyze, State, Select, Utilize, Require dan Evaluate berbanding AD dan Waterfall. Ini kerana model Azure dia lebih sesuai dan bertepatan dengan Courseware yang kami nak bangunkan. Model Azure ni dia mementingkan media dan bahan, manakala AD pula dia kurang mementingkan media dan bahan. Selain tu, model Azure ni pula dia merupakan pembelajaran berpusatkan murid, manakala AD pula berpusatkan guru dan murid. Model Azure ni pula dia menilai murid dengan mengambil gaya pembelajaran yang terbaik untuk mereka selepas melakukan proses penyemakan, manakala AD pula tiada proses penyemakan dilakukan setelah penilaian dibuat. Okey, tambahan pula Azure dia menyebut skalanya adalah lebih kecil kerana hanya memfokuskan PDP dalam bilik darjah, manakala AD lebih besar menumpukan keseluruhan perkembangan murid. Dan akhir sekali, model Azure dia memperincikan cara penglibatan murid, manakala AD hanya memperincikan
cara reka bentuk yang dilaksanakan. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan di bahagian setiap bahagian Azure itu, yang bermula daripada A, iaitu Analyze, analisis, iaitu kami mengelaskan murid yang lemah dan sederhana berdasarkan kebolehan membaca dan mengeja di kelas. Lepas tu, kami melihat rekod latar belakang murid yang disasarkan dari segi jantina, umur sebagai asas memilih bahan. Seterusnya di bahagian S, iaitu State Objective, iaitu sebelum membuat keputusan bahan apakah yang sesuai digunakan, kami telah memfokuskan dengan jelas apakah objektif kami terhadap perkara yang sepatutnya dikuasai murid tersebut. Mengeja suku kata tertutup adalah objektif kami. Dan yang seterusnya di bahagian S, Select Media. Kami telah mengumpul pelbagai bentuk aplikasi pengajaran dan bahan bantu mengajar untuk dijadikan rujukan yang sesuai dalam proses intervensi pemulihan murid, supaya objektif untuk murid menguasai konsep suku kata tertutup. Dan keduanya, iaitu bahagian Utilize Media and Material, kami telah membina draft courseware dan dimasukkan ke dalam tugasan kedua dan ketiga agar dapat merancang bagaimana cara untuk menggunakannya dengan betul dan dapat membantu murid mencapai objektif. Dan di bahagian Require Learner, iaitu R, murid yang terlibat menggunakan courseware secara individu akan mengikuti sesi tutorial, latihan soalan dan pengukuhan serta-merta, akan menjana tindak balas yang betul kepada murid. Okey, dan last sekali di bahagian E, iaitu evaluation ataupun review, iaitu kami akan membuat penilaian yang dilaksanakan dengan cara setiap aktiviti murid diganjarkan dengan jumlah koin sebagai penghargaan, dan ia boleh diulang berkali-kali sehingga murid mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uwais, yang mana saya akan menjelaskan tentang teori dan strategi pengajaran yang kami gunakan dalam membantu murid-murid yang lemah, terutamanya dalam konsep suku kata tertutup. Kami telah menggunakan dua teori, iaitu teori behaviorism dan teori kognitivism. Okey, teori behaviorism ni yang mana kami telah wujudkan kotak katalog yang akan memberikan maklum balas yang betul atau salah, serta tepukan jika murid-murid menjawab dengan betul. Seterusnya, apabila murid-murid memberikan jawapan yang salah, courseware akan memberikan kata-kata rangsangan. Contohnya, jom cuba lagi. Kepada murid yang berjaya jawab dengan tepat, mereka akan memperoleh koin sebagai hadiah supaya memberi motivasi dan semangat kepada murid yang salah menjawab soalan. Teori kognitivism pula tentang pengetahuan asas murid mengenal 28 huruf Jawi. Jika murid tiada pengetahuan asas huruf Jawi, mereka akan sukar untuk meneruskan latihan dan pembelajaran video kerana latihan tersebut berkaitan dengan mengeja suku kata tertutup. Seterusnya, strategi yang digunakan dalam courseware ini adalah pembelajaran PAK21 dan video tutorial learning yang dapat membantu murid melaksanakan intervensi dan pemulihan dalam pembelajaran. Okey, seterusnya di sini saya akan menunjukkan carta alir panduan cara menggunakan courseware, iaitu pada permulaannya murid-murid perlu menekan butang mula serta isikan nama murid dan nama kelas. Selepas itu, courseware akan masuk kepada paparan menu atau homepage yang mana di dalamnya mempunyai 3 butang, iaitu pengenalan, jom belajar dan jom buat aktiviti. Jika murid menekan butang pengenalan, courseware akan memaparkan video penerangan. Murid boleh ulang kaji semula apakah itu suku kata tertutup beserta dengan contoh. Seterusnya, jika murid menekan butang jom belajar, murid akan ditayangkan video tutorial bagaimana untuk menjawab soalan dan menyelesaikan aktiviti. Dan butang yang ketiga adalah murid boleh teruskan memulakan latihan dan menjawab soalan. Ada 2 pilihan latihan, murid boleh pilih, iaitu jom padankan, yang mana ada 3 set soalan. Set yang pertama adalah set haiwan, yang kedua adalah set buah-buahan dan yang ketiga set sayur-sayuran. Pilihan latihan yang kedua merupakan latihan untuk sebutan. Latihannya berbentuk murid-murid perlu menyusun abjad Jawi menjadi sebutan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashik akan meneruskan pembentangan kumpulan kami mengenai storyboard ataupun papan cerita courseware pembelajaran kumpulan kami.
Pada halaman yang pertama, pengguna akan mula mendaftarkan nama mereka dengan menaip nama mereka dan menekan butang mula untuk memasuki halaman utama. Di halaman utama, terdapat 3 butang aktiviti yang mereka boleh lakukan, iaitu yang pertama butang pengenalan, butang yang kedua butang jom belajar suku kata, butang yang ketiga iaitu butang jom buat suku kata. Di halaman ini juga terdapat satu button utama yang mereka boleh tekan dengan keluar daripada courseware pembelajaran ini apabila mereka telah menyelesaikan ketiga-tiga butang di halaman utama. Button yang pertama, button pengenalan. Apabila mereka menekan button pengenalan, mereka akan terus ke halaman pengenalan dan di situ terdapat beberapa visual animasi mengenai pengenalan suku kata. Di halaman tersebut juga ada 2 butang utama iaitu butang halaman utama dan juga butang keluar. Seterusnya button jom belajar. Apabila mereka telah menekan button jom belajar, mereka akan terus pergi ke halaman jom belajar dan di situ terdapat beberapa video ataupun visual animasi yang telah kami paparkan mengenai tutorial mengenai suku kata tertutup. Di halaman tersebut juga ada 3 butang utama iaitu butang kembali ke halaman jom belajar, butang halaman utama dan butang keluar. Butang yang ketiga iaitu butang jom buat suku kata. Apabila mereka telah menekan butang jom buat suku kata, mereka akan terus pergi ke aktiviti yang telah kami sediakan iaitu aktiviti padanan dan juga aktiviti jom sebut. Di dalam halaman aktiviti jom padankan, terdapat satu aktiviti yang boleh mereka gunakan menggunakan cara permainan yang kami telah sediakan dan mereka akan mendapatkan tebusan poin untuk menggalakkan mereka bermain dengan aktiviti yang telah kami sediakan. Di halaman ini juga terdapat 3 butang utama iaitu butang kembali, butang halaman keluar dan butang halaman utama. Setelah mereka habis melakukan aktiviti ini, mereka boleh kembali ke halaman utama ataupun keluar daripada courseware pembelajaran ini. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.